Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang menonton. Okey, anda sedang menonton secara langsung soal jawab bersama pengarah urusan PU Saudara Syamir Aziz dalam soal jawab ini dan bersama saya Fiza Azmi. Baiklah, seperti untuk makluman anda semua, perintah kawalan. Okey, sebelum itu kita ada lupa nak kenalkan. Tak ada. Okey, bersama kita seperti mana saya beritahu tadi, kita ada soal jawab live atau secara langsung bersama PU ataupun pengarah urusan AIM Saudara Syamir Abdul Aziz. Selamat datang, bos. Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih PU kerana sudi bersama meluangkan masa bersama program soal jawab bersama ni. Dan di sini sebenarnya PU kita nak secara langsung bersama sahabat-sahabat kita yang sebenarnya banyak sangat soalan diorang berkaitan bila adanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu sendiri yang dilaksanakan baru-baru inilah. Jadi untuk makluman semua, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dikenakan di hampir semua negeri bermula hari ini 9 November hingga 6 Disember 2020. Dan situasi ini PU sebenarnya pastinya memberi kesan secara langsung ataupun secara tak langsung kepada sahabat kita yang rata-ratanya golongan B40. Setuju tak PU? Setuju. Okey, jadi di sini kan PU banyak sebenarnya soalan kalau kita dihujani dengan pelbagai soalan. Ramai yang mengeluh, sahabat kita ramai yang mengeluh ya PU mengenai kesan PKP dahulu masih belum pulih. Dan sekarang kita perlu berdepan lagi satu cabaran di mana PKPB yang dilaksanakan walaupun sebenarnya tidak seketat yang dahulu, tapi kesannya sebenarnya besar terhadap sahabat-sahabat AIM yang rata-ratanya seperti saya mention tadi adalah B40. Jadi di sinilah platformnya PU Saudara Syamir Aziz bersama-sama dengan sahabat kita di luar sana yang sangat kita sayangi untuk tanyakan segala permasalahan, segala persoalan yang membelenggu fikiran, yang bermain di fikiran, di mana Saudara Syamir akan bercakap mengenai langkah-langkah AIM dalam membantu sahabat berdepan dengan situasi sebegini. Okey, baik PU. Kita tahu kan PU, kita terus je dengan soalan. PKPB mula dilaksanakan hingga 6 Disember nanti, iaitu kalau kita tengok daripada tarikh hari ini hingga 6 Disember nanti lebih kurang sebulan. Ia merupakan satu tempoh yang sangat lama sebenarnya PU. Jadi usaha kerajaan ini penting bagi mengawal penularan pandemik seperti mana kita tahulah dengan adanya PKPB. Tapi pada masa yang sama sebenarnya AIM juga ada tanggungjawab yang besar kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi bagaimana PU melihat dua situasi ini yang ditangani secara baik oleh AIM sendiri, di mana kita nak menyekat penularan pandemik, kita menyambut baik kerajaan punya seruan, dan masa sama kita ada tanggungjawab yang sangat besar kepada sahabat kita. Bagaimana dari persepsi PU sendiri? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua warga kerja AIM, sahabat dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Jadi ini adalah satu persoalan yang sangat penting yang diutarakan oleh saudari Cik Fiza berkenaan dengan PKPB yang sedang dilaksanakan bermula hari ini lah kan? Hari ini 9 bermula November. hari ini 9 November sehingga 6 Disember di kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Jadi ada beberapa inisiatif yang AIM tengah buat pada saat dan ketika ini, di mana semalam kita telah mengumumkan semua pembiayaan atau pembayaran semula pinjaman kepada semua sahabat-sahabat di 92 cawangan AIM seluruh Malaysia, kecuali negeri-negeri yang tidak terkesan iaitu Perlis, Kelantan, Pahang Perlis, Kelantan dan Pahang. Di semua negeri-negeri yang lain kita akan melaksanakan moratorium wajib kan, walaupun kita sedikit berbeza pada kali yang pertama hari itu di bulan Mac sehingga bulan Julai kita telah melaksanakan fasa pertama moratorium AIM selama hampir 4 bulan. Ini adalah kali kedua AIM melaksanakan moratorium wajib. Moratorium wajib ini di mana sahabat-sahabat tidak perlu membayar balik sebarang pinjaman AIM untuk mana-mana skim pinjaman sahabat-sahabat. Jadi bermula daripada hari ini sehinggalah ke 6 Disember, sahabat-sahabat, keseluruhan sahabat kita ada 264,000 orang sahabat di kesemua lokaliti PKPB. Semua sahabat ini tidak perlu membayar balik pinjaman kepada AIM, dan mesyuarat pusat ditangguhkan serta-merta bermula hari ini sehingga ke 6 Disember. Jadi untuk PKPB kali ini pada pandangan kita lah jumlah yang terkesan adalah sebanyak 17 juta RM dan kesan langsung ke atas 164 juta
pembiayaan yang tidak dapat dikutip balik yang menyebabkan AIM menanggung kerugian sekitar 17.4 juta. Jadi itu adalah satu pengorbanan yang kita laksanakan di peringkat AIM untuk membantu sahabat-sahabat yang sangat terkesan. Ada juga sahabat bertanya kenapa kita tidak buat secara blanket di seluruh Malaysia. Kenapa kita tidak laksanakan di negeri Perlis, umpamanya Kelantan dan juga Pahang. Bagi kita, apa yang kita buat ni adalah suatu yang adil lah. Ada sahabat tanya kat saya semalam, Kak Jah dari Kelantan, dia bertanya kepada saya, Piyu, kenapa kita tidak laksanakan di negeri Kelantan? Sahabat negeri Kelantan juga terkesan. Jadi pada pandangan kami, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi di sini saya bagi contoh yang paling mudah. Katalah akak ada 3 orang anak sulung umur 20, anak kedua umur 10 tahun, anak ketiga umur 3 tahun. Jadi adil itu tidak bermaksud anak yang ketiga dan anak kedua pakai baju yang sama saiz dengan anak sulung tadi. Betul. Kan? Adil adalah anak sulung diberikan baju yang muat untuk dia, kan? Anak kedua yang umur 10 tahun yang dia boleh pakai, yang ketiga tu pakailah baju baby. Kan? Jadi semua orang ada pakaian masing-masing. Kan? Jadi di peringkat kita AIM, kita berlaku adil kepada semua sahabat berdasarkan situasi semasa. Situasi sekarang ini di kesemua negeri-negeri yang lain, pergerakan mereka sangat terhad, kan, berbanding di 3 negeri tadi. Jadi untuk memudahkan mereka ini, kita berikan moratorium wajib. Kan? Okey, Piyu, kita seperti mana kita tahu kan, Piyu Syamil ni sebenarnya rajin buat live di Facebook. Piyu sendiri sangat dekat dengan sahabat-sahabat kita. Jadi kalau saya tengok pun tadi komen-komen sejak kita baru tak sampai 5 minit kita live ni tadi ya Piyu, ramai yang cakap terima kasih kerana Piyu sangat prihatin dengan nasib kami. Banyak sangat soalan yang diajukan kat sini sebenarnya bertalu-talu Piyu. Jadi sebenarnya kita nak tahu mesti Piyu, dalam banyak-banyak soalan tu 90% kita dapat aduan daripada unit aduan kita, di mana mereka mengemukakan persoalan permasalahan di mana yang bermain di minda adalah satu je soalan, mesti penangguhan bayaran balik. Bagaimana mengenai prosedur ataupun SOP penangguhan bayaran balik? Boleh Piyu terangkan sedikit kepada sahabat kita? Penangguhan bayar balik bermula hari ini sehingga 6 Disember itu adalah automatic. It is given. Maksudnya sahabat-sahabat tidak perlu memohon. Kan? Bank, sahabat-sahabat kena mohon lah kalau ada pinjaman dengan bank. Tapi pinjaman dengan AIM tidak perlu mohon sehingga 6 Disember. Dan selepas daripada itu kita juga ada moratorium bersasar ataupun kalau dalam bahasa AIM ni kita panggil apa ni? Tangguh bayar balik. Jadi sahabat-sahabat boleh mohon tangguh bayar balik bagi sahabat-sahabat yang terkesan. Kalau dahulunya ikut SOP lama AIM, sahabat hanya dibenarkan membuat penangguhan bayar balik sebanyak 2 kali, dan 2 kali itu maksimum 6 bulan, Betul. Menjadikan dia 1 tahun. Jadi ada kalanya sahabat bila berjumpa dengan PC, berjumpa dengan cikgu, dia orang macam kurang menggalakkan. Jadi bila tanya boleh tak kami nak mohon tangguh, dia kata, cikgu kata tak boleh, susah, nanti ada kesan kepada kumpulan dan sebagainya. Itu adalah undang-undang kecil di cawangan masing-masing dengan tujuan untuk mengawal tangguh bayar balik ni. Tapi pada pandangan saya proses ini perlu diubah. Proses ini perlu diubah, di mana kalau sebelum-sebelum ini situasi dia agak berbeza. Kalau tangguh bayar balik tahun 2018, 2017, 16 dan sebagainya, tangguh bayar balik itu bertujuan untuk membantu sahabat yang mengalami projek bermasalah. Contoh dia sahabat di Pahang menternak ayam. Jadi ayam di reban dia semua mati kena virus. Jadi dia kena mohon tangguh bayar balik sebab projek dia rosak. Tapi situasi sekarang ni disebabkan oleh COVID agak berbeza. Kan? Ayam dia tu masih hidup, cuma dia susah nak pasarkan ayam dia tu sebabkan masa perniagaan yang suntuk. Jadi apa yang kita buat kali ini, kita membenarkan sahabat-sahabat mohon penangguhan bayar balik sebanyak 3 kali. 3 kali itu adalah tambahan lah. Kalau dulu 2 kali, kali pertama sehingga 6 bulan, kali kedua juga sehingga 6 bulan maksimum. Kali ini kita membenarkan 3 kali. Kalau dahulunya bila sahabat mohon penangguhan bayar balik, ada kesan, ada kesan di mana first time mohon, katalah sahabat tu cakap, cikgu kami tak boleh nak bayar balik, saya ada masalah sekian. Cikgu akan cakap, okey, kita bagi dulu 3 bulan. Bila dapat 3 bulan tu ada kesan di mana pinjaman sahabat tadi dia akan throttle down. Kalau sebelum ini dia pinjam 10,000, lepas daripada tangguh kali pertama dia cuma boleh pinjam 5,000.
Kan? Kalau sebelum ni dia pinjam 6,000, dia akan jadi 5,000 juga. Dia akan turun. Kan? Tapi apa yang kita buat kali ini dengan SOP baru yang kita umumkan semalam, sahabat untuk penangguhan pertama, dia boleh lagi meminjam sama macam sebelum ini. Maksudnya contoh ya, buka MP nanti 7 hari bulan, sahabat Rosita daripada Cawangan Pulau Pinang contohnya, sahabat ni nak mohon tangguh bayar balik. Ya. Jadi untuk kali pertama dia mungkin merasakan dia perlukan tempoh 4 bulan untuk recover. 4 bulan untuk bangkit kembali. Jadi dia boleh mohon. Permohonan kali pertama dia tu 4 bulan. Jadi dalam masa 4 bulan dia tengok okey, bisnes dia okey sikit, mungkin 3 bulan dia nak buka balik. Jadi bila dia buka balik 3 bulan dan dia habis bayar balik pinjaman dia tadi, dia boleh meminjam semula 10,000. Ataupun lebih, ikut kepada SOP, seolah-olah tidak ada penangguhan yang berlaku. Betul. Dan kalau lepas 3 bulan tu dia merasakan dia perlu sekali lagi, dia mohon sekali lagi. Kali ini dia cakap, cikgu saya perlukan 2 bulan saja lagi. Dia mohon 2 bulan, maksudnya tadi 3 bulan, sekarang lagi 2 bulan, 5 bulan. Jadi boleh, alhamdulillah, lepas 5 bulan dia berjaya bangkit kembali. Dan pinjaman dia tu dia langsaikan, dia boleh pinjam semula pada kadar atau pada kadar yang sama seperti mana sebelum ini. Betul. Jadi tidak ada kesan kepada sahabat Rosita itu dan tidak ada kesan kepada kumpulan dia. Tetapi kalau dia memohon kali pertama 3 bulan, kali kedua dia mohon 3 bulan, kali ketiga pula dia mohon lagi 3 bulan. Maksudnya 9 bulan dia mohon. Yang kali ketiga itu, selepas kali ketiga, jumlah amount pinjaman dia tu akan dikurangkan menjadi 5,000 ataupun lebih rendah. Jadi ada kesan untuk yang kali ketiga. Tapi untuk yang kali ketiga ni setakat sekarang ni belum berlaku lagi lah. Sebab PKP yang pertama tadi berlaku bulan Mac. Sekarang ni baru bulan 11, belum cukup setahun lagi. Jadi kita tak nampak kemungkinan untuk berlaku penangguhan kali ketiga. Apa yang kita pasti akan berlaku penangguhan pertama dan kedua. Jadi di pihak AIM kita berhasrat untuk memudahkan urusan akak-akak semua, insya-Allah kita sama-sama bantu. Jadi kalau ada keperluan untuk tangguh, boleh mohon. Jadi dia boleh tangguh contoh 3 bulan dan dia rasa lepas bulan tu dia okey. Lepas bulan tu dia dah okey. So buka balik. Jangan tunggu lama-lama sebab hutang tu tetap hutang. Hutang itu tetap hutang dan hutang tu tetap kena bayar. Betul. Jadi buatlah berdasarkan keperluan akak-akak sekalian. Okey, Piu, kalau kita tadi Piu ada sentuh mengenai penangguhan. Jadi di Facebook live kita ni Piu, dari sahabat kita Zainun Taib Kakak Zainul Taib ni ada bertanyakanlah, ada beri sedikit pendapat. Penangguhan itu tak perlu sangat Piu. Siapa mampu bayar teruskan. Jika bertangguh lama sangat, pinjaman kami akan lambat habis. Piu komen sikit Piu. Okey, kita ada 2 kelompok di dalam AIM. Kelompok yang pertama yang memerlukan moratorium wajib ni. Kelompok yang kedua bisnes dia thriving. Bab kata orang putih orang kata somebody's loss is another person's gain. Ada orang yang mengalami kesusahan dan ada orang yang mendapat keuntungan atau mendapat laba daripada apa yang berlaku pada ketika ini. Contoh saya ambil siapa nama kak kita di Selayang tu. Dia menjaga barangan runcit dan juga barangan basah. Jadi dia untung sebenarnya sebab dia tidak perlu melalui orang tengah. Ada sahabat-sahabat yang untung dan ada sahabat contohnya yang menjaga barang-barang frozen. Pada saat dan ketika ini untung dia naik. Sesuai sangat. Orang semua pun beli pada rumah kan? Beli masak kat rumah dan sebagainya. Betul. Jadi untuk golongan sahabat-sahabat yang untung pada ketika ini, sahabat-sahabat ni kita menggalakkan sahabat-sahabat membuat bayaran melalui ePay. Kita ada sebab kenapa kita tidak terima tunai. Minta maaf cakaplah, kita ada 2,500 orang kaki tangan. 2,500 orang kaki tangan yang mengawal selia 136 cawangan seluruh Malaysia. Mungkin akan berlaku ketirisan. Disebabkan contohnya satu pusat tu 60 orang, mungkin yang bayar tu seorang saja. Dan mungkin kaki tangan tu
mungkin terlewat nak bank in umpamanya. Kan ini adalah bentuk ketirisan yang kita cuba elak. Jadi kalau sahabat rasa nak bayar balik, boleh buat bayaran balik melalui EP, terminal-terminal EP, dan kita tempatkan terminal-terminal EP ni di tempat-tempat yang strategik untuk memudahkan sahabat-sahabat membuat pembayaran. Dan contohnya sahabat tu katalah untuk 5 minggu sekarang moratorium wajib ini 5 minggu. Jadi 5 minggu ni dia bayar turut-turut. Jadi bila buka MP nanti, katalah dia cuma tinggal 1-2 minggu. Jadi dia boleh bayar 1-2 minggu tersebut dan mohon kepada cikgu untuk langsaikan hutang dia. Jadi apa yang berlaku dalam sistem kita, pembayaran selama 5 minggu ni akan duduk dalam akaun lebihan. Bila duduk dalam akaun lebihan, minggu antara 6 hingga 13, minggu antara 6 dan 13 ataupun minggu kedua lah, minggu kedua Disember nanti, amount tu akan jadi amount lebihan. Jadi kalau dia dah bayar 5 minggu sekarang, mungkin dia tak perlu bayar 5 minggu yang akan datang. Boleh buat begitu. Ataupun dia tunggu sampai pembayaran dia habis. Contoh dia habis bulan 3. Bulan 3 2021. Okey, bulan 3 Mac 2021. Jadi minggu terakhir Februari, minggu terakhir Februari, 1 minggu, Mac ada 4 minggu, jadi total 5 minggu. Jadi minggu terakhir Februari dia tak perlu bayar dah. Betul. Dia tak perlu bayar sehinggalah pinjamannya dilangsaikan. Itu apa yang kita boleh buat bagi sahabat yang berkemampuan untuk bayar balik. Yalah, macam Bio cakap, dalam keadaan situasi sekarang ni ada memberi keuntungan bagi setengah perniagaan. Kita pun kalau boleh nak elak keluar tempat-tempat orang ramai, jadi perniagaan yang boleh buat secara talian atau di rumah sebenarnya memudahkan mereka sebenarnya. Betul. Kan Bio. Okey, ada juga soalan dekat live kita ni Bio, dari Hajah Nur Aini Nayan. Puan Hajah Nur dia bertanya, bagaimana pula tentang permohonan pembiayaan yang baru? Apakah kena tunggu PKPB tamat baru boleh buat perbentangan yang baru? Okey. Bagi negeri-negeri yang tidak terkesan dengan PKPB, pembentangan akan berjalan seperti biasa. Proses dia sama juga. Bagi negeri-negeri yang termasuk dalam list PKPB tadi, MP tidak dapat berlangsung. Di AIM kekuatan kita adalah mesyuarat pusat. Semua urusan kita buat di mesyuarat pusat. Jadi bila mana mesyuarat pusat itu tidak berlangsung, pembentangan juga tidak dapat dibuat. Tapi saya menggalakkan sahabat bersiap sedia, bila buka saja 6 hari bulan dah susun. Siapa nak bentang hari pertama, hari kedua dan sebagainya. Jadi proses tu lebih cepat. Dan kalau boleh, queue siap-siap. Queue siap-siap, maklumkan kepada cikgu, maklumkan kepada PC. Di peringkat ibu pejabat, kita juga akan dapat hint. Kita akan dapat hint Pulau Pinang ataupun Johor umpamanya. Di Johor, keperluan untuk pembentangan yang baru mungkin sekitar 20 juta. Jadi kita dah boleh reserve siap-siap cash tersebut. Buka saja, dia bentang, terus kita akan bank in duit tersebut untuk keperluan sahabat-sahabat. Jadi persediaan itu boleh dibuat dalam tempoh sekarang ini. Piu, ada satu soalan dari Puan Nur Asima. Dia tanya, kami Perlis niaga pun tak ada orang. Piu nak bayar macam mana? Okey. Saya baca intonasi dia dengan intonasi tu saya memahami perasaan. Macam mana Piu? Okey. Pandemik COVID ni bukanlah sesuatu yang orang kata boleh dipandang ringan, dan dia bukanlah sesuatu yang eksklusif kepada Perlis dan sebagainya. Pandemik COVID ni dia adalah satu isu global di mana semua orang mengalami kesan-kesan COVID ni. Betul. Bukan saja di Perlis, di Johor pun sama, di KL pun sama. Dan kalau kita turun bawah ibu pejabat sendiri pun kita tengok Paparish, Paparish di bawah ibu pejabat ni dulunya meriah. Sentiasa penuh. Dan sekarang ni boleh kata lengang. Jadi saya mengesyorkan kepada sahabat-sahabat, gunalah platform digital, go online, market your product online. Online pasaran tuan-tuan dan puan-puan adalah penduduk dunia. Belajar bagaimana untuk buat FB, social media, Sokmed melalui Instagram, melalui Facebook dan juga platform-platform online bazar. Betul. Piu, betul. Kalau Piu sentuh mengenai social media kan, sebenarnya kita kena educate sahabat-sahabat kita kat luar sana. Sebenarnya penting tau social media ni, terutamanya IG kan. Sebab saya sendiri kan Piu, saya ada ibu yang duduk di rumah yang berwarga emas lah, berusia lah.
mak saya kat rumah pun, kalau saya ke office, dia yang cakap, "Kak, tolong orderkan ni yang baju ni, barang basah tolong orderkan." Kat mana mak? Ingatkan kita nak order kat mana? Rupanya order di Instagram. Buah pun boleh delivery tau. Buah-buah segar sekarang ni, Pio. Maknanya sebenarnya sahabat-sahabat kita luas tau, terbentang. Jadi ada juga soalan tadi macam mana kita nak pusing modal dan sebagainya. Itulah jawapan Pio tadi. Betul. Cuba buat social media sebab peluang terbuka luas, bukan saja kita kaum muda, orang muda. Sebenarnya warga tua, warga emak macam ibu saya sendiri pun dah pergi ke social media dah sekarang. Maknanya peluang tu luas. Betul. Kalau kita tengok, saya tengok kat rumah saya sendirilah, kan. Mem kat rumah. Dan ni dah saya kalau dulunya setiap hari Sabtu saya yang akan ke pasar. Kan? Pasar basah Batu Beli 14 barang Puchong, basah, kan, untuk beli barang basah, ikan, ayam, sotong dan sebagainya, ya. Dan harga ayam contohnya pada ketika itu 1 kilo, kalau beli tu biasanya ayam sekilo setengah lah, sekitar 14 ke 21 ringgit, ya, kalau ikut saiz dia, ya. Dan sekarang ni apa yang kita buat, kita order online saja. Betul, kan? betul. Order online ayam tu sama je saiz. Sama. Kan, bezanya 2-3 ringgit. Kan, untuk sekali hantar. Betul. Jadi bagi Piu rasa ni satu benda yang bagus. Saya tak perlu nak isi minyak, nak pergi cari parking, nak berebut, kan. Kadang-kadang hujan, nak cari payung, nak angkut lagi. Angkut lagi. Kan, kadang tu bawa tu bawa kan. Sebab kita beli sekali beli untuk seminggu, kan. Betul. Jadi bila ada online ni, kadang-kadang barang yang kita order tu lebih fresh, kan. Bila keperluan, mungkin dulu saya beli hari Sabtu untuk kegunaan 1 minggu. Sekarang ni kita order online hari Ahad, mungkin untuk kegunaan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari Khamis tu order lain. Kan, jadi barang basah tu lebih segar. Lebih segar sebenarnya, kan. Mungkin sebenarnya sahabat kita ni takut kot, Pio. Dia masih dalam comfort zone orang panggil lah. Takut boleh ke pergi ke social media, ada ke orang nak beli. Tapi sebenarnya kita nak bagi tahu, kita nak sampaikan kepada semua, kan. Biar sebenarnya kita sendiri di peringkat bawah pun memang beli pun daripada online sebenarnya. Betul. Saya tak sangka sekarang buah-buahan tempatan, segar ke buah international ke import ke buah import pun boleh order online. Saya terkejut mak saya tahu. Saya tak tahu tau, Pio. Tapi mak saya tahu. Dia call daripada rumah, "Kak, nanti tolong orderkan buah kiwi, buah anggur, buah apple." Wow. Order mana mak? Oh ni scan IG ni. Jadi kita tahu. Dan saya tengok sebenarnya owner kepada ni adalah satu makcik ni yang berusia 55 tahun ke atas. Jadi dia perniagaan tu pun dah semakin meluas, kan. Betul. Kalau kita cakap mengenai social media tadi lah, kalau kita sebut. Okey. Jadi Pio, berbalik kepada soalan kita, kan, seperti mana kita tahu AIM selaku institusi yang menyediakan perkhidmatan pinjaman mikro adalah antara institusi yang penting yang dibenarkan beroperasi dalam keadaan sekarang ni lah. Jadi dari segi operasi AIM di seluruh negara, adakah terdapat perubahan dari ibu pejabat ke? Macam mana boleh Pio selitkan sikit info ni? Okey, bagi warga kerja AIM, kalau kita tengok di PKPB yang pertama hari itu, kita kurang bersedia, kan. Bukan kata kita sajalah, seluruh rakyat Malaysia pun tak bersedia untuk menghadapi moratorium ni, ya, untuk menghadapi PKPB. Jadi kali pertama tu agak tunggang langgang sikit, ya. Tapi kali ini kita lebih bersedia dan apa yang kita buat yang terbaru di ibu pejabat ni, umpamanya kita ada sekitar 240 lebih, dekat 250 orang staf dalam keseluruhan bangunan ibu pejabat ni, ya. Jadi yang pertama sekali kita buat dual shift. Okay. Berbeza dengan kalau dulu lah, kalau dulu kita cakap jadual waktu anjal, masuk pukul 8 sehingga 8.30. Siapa masuk 5 suku masuk 8 suku balik 5 suku, kan. Masuk 8.30 balik 5.30, masuk pukul 8 balik pukul 5, kan. Itu kaedah lama. Tapi apa yang kita buat sekarang, kita buat 2 jadual waktu. Khususnya di bahagian pembiayaan, di bahagian keuangan, agar dia tidak mengganggu operasi harian kita. Tapi apa yang kita buat, pertama sekali kita bahagikan kelompok ni kepada 2 kumpulan. 2 kumpulan, di mana kumpulan A atau kumpulan pertama tadi, dia akan masuk kerja jam 7.45, 7.45 pagi. So 15 minit, kenapa kita awalkan 15 minit tu untuk orang kata sebagai persediaan lah, kan. 15 minit tu dia nak pergi cari tempat duduk, nak letak beg dan sebagainya. Jadi kita dapat quality hour, kan, productive hour antara pukul 8 sehingga pukul 1. Jadi pukul 8 sampai pukul 1 dia bekerja, pukul 1 dia balik. Pukul 1 dia balik dan dia tak bertembung pula dengan kumpulan 2. Kumpulan 2 dia akan masuk jam 2 dan dia akan balik pukul 7. 7 suku, 15 minit tu untuk dia berkemas. Kita dah ambil kira semuanya. Jadi tidak ada keperluan untuk dia keluar makan dan sebagainya. Dan kita susun ini berdasarkan kepada tempat duduk masing-masing, di kubikel masing-masing. Jadi kalau kata satu baris tu ada 5 orang, jadi orang pertama, orang ketiga dan orang kelima akan kerja shift 1. Orang yang kedua dan orang yang keempat akan bekerja shift 2.
Dan jadi dengan cara ini kita dapat mengamalkan penjarakan sosial at least 1 meter distancing di kubikel masing-masing. Ini adalah untuk kesihatan, kelestarian kaki tangan kerja kita sendiri. Kan itu apa yang kita buat. Di lapangan pula kita menggalakkan warga kerja lapangan kita untuk melaksanakan M8. M8 ni adalah sahabat. Kaki tangan kita akan turun berjumpa dengan sahabat secara individu, bukan secara berjamaah, bukan beramai-ramai kita-kita. Dia akan turun seorang-seorang, dia akan berjumpa dengan sahabat untuk business coaching. Kita juga tengah buat tracking, satu proses di mana sahabat kaki tangan kita akan memantau perjalanan bisnes harian sahabat-sahabat. Hari ini berapa sales dia. Daripada sales dia akan dapat profit dengan kos dia. Jadi pertama sekali kita nak mengurangkan harga kos. Kemudian kita nak lihat bagaimana untuk tingkatkan keuntungan. Jadi dalam selama masa 5 minggu ni kaki tangan kita akan turun beramai-ramai secara individu untuk berjumpa dengan sahabat. Kita punya ratio satu kaki tangan kepada sekitar 400 orang sahabat. Jadi mungkin pagi 1-2 orang, petang 1-2 orang, dan dia akan berjumpa, dia akan track pendapatan sahabat-sahabat tu dan dia akan bantu untuk menyalurkan sahabat-sahabat ini ke institusi yang lain. Contohnya kalau katalah kakak ni dia berniaga ayam, kan, bagaimana untuk membesarkan lagi perniagaan dia, atau berjumpa dengan kaki tangan Jabatan Pertanian umpamanya. Kan? Jadi masa ni adalah masa yang digunakan sepenuhnya. Nobody rest, we have to work hard. Kan? Ini adalah trying times, masa yang sangat mencuba. Kan? Jadi saya mohon sama-sama kepada warga kerja, inilah masanya untuk kita bersama dengan sahabat untuk bangkit kembali perniagaan mereka masing-masing, insyaAllah. Bangkit kembali untuk perniagaan masing-masing, ya, Piu. Okey, Piu, berbalik kepada soalan di live kita yang Piu, dari Kak Sukasi 2-3 kali ditanya ni, untuk area Sarawak yang tidak terjejas, ada juga sahabat-sahabat yang mengalami masalah apabila penutupan semua sekolah-sekolah. Mereka yang menjalankan projek kantin sekolah memang menyedihkan bila nampak apa yang mereka luahkan di Facebook. Barang-barang dah banyak beli, tapi tiba-tiba dapat berita di saat akhir iaitu sekolah ditutup. Harap masalah mereka dapat diambil perhatian PU juga. Ya, dalam kurungan tu wilayah Sarawak Utara dia kita ni. Okey. Ini soalan yang lazim, khususnya bagi sahabat-sahabat yang terlibat dalam industri kantin, yang bawa van sekolah, yang bawa bas sekolah dan sebagainya. Sekolah ditutup sehingga akhir tahun. Sesi baru persekolahan kemungkinan besar akan bermula tahun depan, mungkin awal tahun, mungkin pertengahan tahun dan sebagainya. Jadi tidak ada siapa yang menjangka ini akan berlaku, dan saya mohon kepada sahabat-sahabat, don't give up. Jangan mengalah. Gunakan apa yang ada itu untuk menceburi bidang-bidang yang lain. Gunakan produk-produk yang ada, buatlah kantin ke. Kalau tak boleh buat kantin, bahan makanan tu menjaja. Kalau tak boleh menjaja, jual secara online. InsyaAllah, dan insyaAllah itu adalah salah satu kaedah lah. Dan kalau boleh, bekerjalah dalam kumpulan sahabat beramai-ramai. Ada sahabat yang berniaga makanan, contohnya dia buat tahu bergedil. Ada sahabat yang boleh bancuh air sedap. Air apa yang ada biji-biji dalam tu? Macam boba tu ke? Macam boba contohnya. Macam tea life macam tu. Yes, macam tea life dan sebagainya. Packagekan kedua-duanya. Jadi ada kerjasama tahu bergedil dengan boba tadi. Boba tadi tu. Ataupun tahu bergedil dengan cendol. Jadi dua-dua orang dapat awet cendol. Jadi saya rasa cerita cendol ni tak habis-habis dia. Jadi kedua-duanya dapat bersama-sama. Betul. Kan dia dapat package kan menjadi satu produk yang lebih baik. Dan sambil tu tengok juga konsep bila nak marketing tu macam mana packaging, adakah packaging tu sesuai, dan cuba test kepada diri sendiri. Order daripada rumah sebelah, kan, ataupun orderkan kepada anak di tempat lain, kan. Jadi bila sampai produk tu tengok okey tak? Okey, betul. Kan kadang-kadang kita hantar tu cantik. Kan bila sampai tu hancur. Ya, betul. Kan tahu sebab dia benda yang fragile lah, rapuh kan. Jadi kita kena testing dulu. Test order kepada hantar ke rumah anak contohnya, ataupun hantar ke rumah kakak dan sebagainya, hantar ke rumah sahabat lain, testing dan tengok hasil dia tu macam mana. InsyaAllah. Piu, ada dari Puan Izafi. Piu nak tanya, kalau kita ada 2 skim pinjaman, nak tangguh 1 skim boleh ke? Mohon pencerahan Piu. Boleh, nak tangguh satu boleh, nak tangguh semua boleh. Benda ni benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Sahabat-sahabat kita, benda boleh bincang Piu. Benda boleh bincang. Tak ada masalah. Pastikan niat tu betul.
kan. Yang penting di sini adalah niat. Jadi kita mohon kepada warga kerja kita untuk turun dan tengok kan sejauh mana kesan sehingga memerlukan sahabat tadi tangguh. Dan soalan ni adalah soalan yang ikhlas, ya. Kalau kita perhatikan, dia mungkin boleh bayar, dia mungkin kena bayar satu minggu sekitar RM500. Contoh, dia ada dua skim. Skim pertama 300, skim kedua 200. Jadi dia rasa dia mampu bayar. Tapi dia cuma mampu bayar satu skim yang 200 tadi. Yang 300 dia belum mampu lagi. Jadi dia nak mohon tangguh sekejap, katalah sebulan ke 2 bulan ke, benarkan sahabat tadi untuk tangguh satu skim. Ya, sebab sahabatnya ikhlas. Kan dia rasa dia cuma boleh bayar satu. Jadi dia nak bayar juga. Dia tak nak blanket untuk semua. Kenapa kita perlu halang? Kan? Tapi kita mengambil pendekatan, tengok dulu kan, pergi tengok projek betul tak betul. Ada juga ialah kita ni ada 378,815 orang sahabat, bukan semua jadi sama kan. Ada jadi best ada jadi yang tak berapa best kan. Jadi kita kena tengok supaya tidak ada kesan kepada sahabat-sahabat yang lain kan. Jadi saya mohon sahabat-sahabat dalam kumpulan masing-masing teliti kan, bercerita dengan ketua kumpulan kan, bercerita dengan ketua pusat, bercerita dengan ketua blok, dan kita juga ada lembaga perwakilan sahabat kan. Kak Noh dengan Kak Noh punya tim memang sangat mantap kan. Konsult dengan mereka, insya-Allah mereka akan bagi idea bagaimana nak buat. Begitu juga dengan cikgu-cikgu kita, dengan PW kita, PPW, insya-Allah mereka ini adalah golongan yang sentiasa ingin membantu sahabat-sahabat. Maaf View, saya nak berjelas sikit. View, kalau macam untuk pengusaha kantin misalnya, mereka sebenarnya terkejut kalau saya baca komen tu, mereka terkejut. Tiba-tiba sekolah ditutup sampai akhir tahun. Jadi mereka tak sempat nak buat financial controlling dan sebagainya. Jadi macam mana tu kita punya sahabat-sahabat digusar tentang hal itu View sebenarnya. Jadi banyak yang bertanyakan apa alternatif kami. Jadi kita macam Piyu cakap tadi lah kan, kita kena beralih ke perniagaan yang lain. Kena beralih ke perniagaan yang lain. Tak boleh tunggu je. Orang putih kata don't put all your eggs in one basket lah. Yes, kan? Betul. Jangan letak semua benda dalam satu bakul. Jangan letak semua telur dalam satu bakul. Maksudnya jangan bergantung harap kepada satu punca pendapatan. Sebagai usahawan kita kena diversify. Kita kena pelbagaikan saluran income kita. Kalau tadi ada perniagaan kantin, buka yang lain-lain. Kan? Kalau satu down, ada lagi yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya. Dan jangan tumpu sangat. Kalau saya nak buat kantin, saya boleh buat kantin saja. Jangan. Betul. Dan ini adalah satu pengajaran. Apa yang berlaku ini adalah satu pengajaran, dan apa yang berlaku sekarang ni adalah satu peluang. Sebenarnya. Dia bukan macam kak yang menjahit, kan? Dia beralih daripada menjahit, dia buat barangan basah. Jauh beza tu. Kan? Ikutkan industri dia jauh. Industri dia sangat jauh. Orang yang duk pegang jarum dengan mesin jahit singa tu, tiba-tiba dia menjaga barang basah, menjaga ikan. Benda bukan tak boleh buat. Kenapa? Pada saat dan ketika itu sahabat-sahabat kita ramai yang menjahit. Dan bulan 5 bulan 5 raya puasa lah, raya Aidilfitri. Jadi semua sahabat dah bersedia dah nak menjahit. Tiba-tiba raya pun tak ada. Betul. Raya dah macam tak raya dah. Nak balik pun tak balik. Kan Pius minggu tak boleh nak balik. Kan wife pula kerja on call dan sebagainya, jadi tak boleh balik. Kan nak raya apa kami dua orang je kat rumah. Nak beli baju raya pun tak ada mood. Tak ada mood kan, tak ada semangat. Jadi begitu juga dengan sahabat tadi. Betul. Kalau pelanggan tak order, dia nak jahit apa? Kan? Kalau wife sebelum ni dia jahit at least lah paling-paling pun 3-4 pasang. Tahun ni tak jahit langsung. Recycle je baju yang ada. Pakai je lah jubah. Kan? Pakai je lah. Benda boleh guna lagi kan. Betul lah tu. Kalau nak jahit pun siapa nak tengok kan? Nak pergi raya mana? Tak ada pergi raya mana-mana. Kan? Jadi situasi dia sama. Kan? Bagi sahabat yang menjahit untuk raya tadi, dia tak boleh nak menjahit, jadi dia beralih. Dia beralih kepada barangan basah. Di mana masa tu mendapat permintaan yang tinggi. Betul. Masa PKP tu. Semua pun tak tahu nak order kat mana, nak pergi market tak boleh, nak jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi online business yang dia buat tu menjadi. Alhamdulillah. Kan? Piyu, ada satu soalan daripada shop viral Dia Marisa. Saya punya masalah pula Piyu, saya sepatutnya habis bulan Julai tapi disebabkan PKPD sampai sekarang tak habis-habis. So boleh ke saya buat refinance? Boleh. Bagi kita semua boleh bincang. Benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Jangan tajuk dia tu. Tajuk dia tu kita kena tukar. Benda boleh bincang. Dan bincang sampai jadi. Dia macam ni lah, Piyu bagi tips sikit. Kadang-kadang cikgu kita ni bukan dia tak nak bagi, kan? Yalah, dia faham kan, ada sahabat yang pembayaran dia cantik, khususnya orang-orang lama di AIM ni, dia memang setia dengan AIM dah 20 tahun, 30 tahun. Kan bantulah mereka.
kan, cikgu-cikgu tolonglah kan, jangan buat undang-undang kecil tu ketat sangat, longgarkan sikit, beri peluang untuk mereka bernafas kan, beri ruang untuk bernafas. Betul. Sebab di ibu pejabat kita tak dapat kontrol undang-undang kecil ni. Undang-undang kecil adalah undang-undang kecil yang dibuat di peringkat cawangan, di peringkat blok, di peringkat pusat masing-masing, bertujuan untuk mengawal sedia kan, di lokaliti masing-masing. Sahabat di Kelantan umpamanya mungkin berbeza sikap dia dengan sahabat di Sabah. Kan, mungkin berbeza sikap dia dengan sahabat di Sarawak kan, jadi semua tak sama kan. Jadi cikgu-cikgu kita ni buat undang-undang kecil sebenarnya untuk melindungi ahli kumpulan yang lain kan, yang sentiasa taat membayar, yang datang mesyuarat tak pernah tinggal. Jadi mereka ini juga perlu dilindungi kan, khususnya daripada yang tak bertanggungjawab. Bukanlah ramai, tapi ada juga yang kurang bertanggungjawab. Jadi kita nak melindungi kumpulan yang besar, kadang-kadang tu kita ketatkan sikit kan? Jadi PU mohon longgarkan sikit, bagi ruang untuk bernafas. Dan ini terpulang kepada budi bicara cikgu-cikgu di lapangan kan? Jadi PU juga syorkan dia macam ni lah. Kalau kata MP tu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu memang cikgu sibuk kan, dia kena menghadap 400 orang kan? Dalam masa 4 hari tu dia kena menghadap 400 orang kan? Jadi tengoklah time dia free kan. Biasanya hari Jumaat ni dia orang okeylah sikit kan. Kalau hari jangan pergi hari Jumaat petang, sebab hari Jumaat petang cikgu-cikgu ni kebanyakan dia PJJ, perkahwinan jarak jauh. Jadi Jumaat tu dah bersedia nak balik lah kan, pukul 2. Kalau nak kacau sebelum Jumaat, jangan kacau lepas Jumaat. Lepas Jumaat semua nak balik, dah tak ada masa dah nak fikir ni kak ni nak refinance, kak ni nak tangguh, tak ada masa. Pergi sebelum Jumaat, mungkin pukul 10, pukul 11, time yang santai sikit, bincang dengan cikgu, bincang dengan PPC, bincang dengan PC. Mereka ni insya-Allah sedia membantu semua sahabat-sahabat. Tambahan pula kita di peringkat urusan ni pun beroperasi seperti biasa PU. Kita di kala PKPB ni tapi mengikut SOP yang ditetapkan. Jadi sahabat-sahabat boleh bertanya terus kepada kami, kepada kita, betul tak PU? Dan PU sendiri pun menjawab soalan direct dekat dalam Facebook kan, yang mana-mana kekangan ataupun persoalan. Okey PU, saya nak sentuh sikit mengenai program baru kita iaitu Bakul Kasih AIM kan. Program baru yang telah dilaksanakan di Beaufort Sabah baru-baru ini. Jadi bagaimana idea Bakul Kasih itu tercetus dan apa sebenarnya matlamat yang diharapkan melalui program itu? Mungkin sahabat-sahabat kita kurang jelas ataupun masih tak tahu lagi apa ni program Bakul Kasih ni. Jadi boleh PU terangkan secara detail. Okey, di peringkat pertama MCO yang kita jalankan antara Mac hingga Julai, kita telah mengeluarkan sebanyak sekitar 4 juta 3.6 juta daripada AIM dan juga sumbangan zakat daripada koperasi sekitar 600,000. Keseluruhannya 4.2 juta kita agihkan kepada sahabat-sahabat asnaf lah saya kira maksud asnaf di sini, maksud asnaf definisi AIM ni semua sahabat yang mengalami kesukaran melampau kan. Dia tidak mengira bangsa, tidak mengira agama. Bagi kita semua sama saja di AIM. Jadi ada juga sahabat Cina, India, Kadazan, Dusun, Murut dan sebagainya. Dalam satu kumpulan itu yang paling susah kan, yang paling susah itu kita bantu memberi dia duit terus, kita bank in terus kan. Itu di peringkat pertama hari itu. Okey, di peringkat kedua apa yang kita buat sekarang ini adalah Bakul Kasih AIM dan fokus kita sebenarnya adalah daerah-daerah luar bandar. Nak beri semua kita tak mampu, tapi itu tidak bermaksud kita tidak perlu membantu. Dan kita membantu sekadar kemampuan kita. Jadi kita bermula di Sabah kita bermula di Sabah, kita menyediakan sekitar 1,500 beg bakul makanan yang berisi beras, tepung, gula, apa lagi? Telur dan sebagainya, barangan keperluan asas barangan keperluan asas, dan kita edarkan kepada sahabat-sahabat yang sangat-sangat memerlukan. Untuk fasa yang pertama hari itu, untuk package yang pertama kita mengeluarkan sekitar RM100,000 untuk Sabah, dan selepas ini insya-Allah kita akan ke Kedah. Kedah, dalam daerah Kedah ini yang paling terkebelakang sekali adalah daerah Baling lah. Baling kalau kita tengok saiz daerah Baling tu lebih besar ataupun menyamai negeri Perlis. Dia satu daerah sebenarnya, tapi saiz dia tu macam
Perlis. Perlis. Ya. Dan kebanyakan penduduk di situ memerlukan bantuan makanan. Jadi insya-Allah lepas ini kita akan ke Baling. Dari Baling kita akan ke negeri-negeri lain. Ya. Kita juga akan ke Johor, kita akan Perak dan sebagainya. Kita akan satu Malaysia ke? Nak tour seluruh Semenanjung tu kita tak berkemampuan, tapi kita akan pergi ke beberapa lah, kan. Dari Sabah mungkin kita akan pergi ke Baling, dari Baling mungkin kita akan pergi ke salah satu daerah di Perak, kemudian ke Johor, dan kita juga sedang melihat keperluan di Sarawak umpamanya, ya. Tapi Sarawak ni little bit better, di mana kerajaan negeri Sarawak sendiri pun banyak beri bantuan terus kepada penduduk di Sarawak. Kaki tangan kita pun tidak terlepas, dapat juga bantuan daripada kerajaan negeri Sarawak. Hebatnya kerajaan negeri Sarawak. Dan saya sebagai pengurusan mengucapkan berbanyak terima kasih khusus kepada kerajaan negeri Sarawak yang mengambil kira warga kerja AIM sebagai sebahagian daripada kaki tangan kerajaan negeri Sabah. Ya, dia bagi bonus kepada kaki tangan negeri Sarawak. Staf kita di Sarawak pun dapat juga. Hebatnya kerajaan negeri Sarawak. Terima kasih banyak. Betul tu Piu. Piu, kalau kita tengok soalan di live kan, Piu, dia ada dari Zaidi. Kalau yang bentang sebelum PKPP, adakah dikira lulus atau kena bentang semula lepas PKPP? Okey, contohnya sahabat dia bentang hari Isnin minggu lepas lah, kan? Dia bentang hari Isnin minggu lepas, dan di peringkat cawangan tidak ada masalah, di peringkat wilayah tidak ada masalah. Maksudnya tidak perlu buat pembentangan baru. Kan, itu telah kita terima, dan proses ni saya ingin bercakap sedikit mengenai SOP AIM. SOP AIM sebenarnya dari bentang sehingga ke lulus adalah 21 hari sebelum ini. Kemudian kita singkatkan dia menjadi 16 hari sebelum ini, ya. Kenapa? Kita lihat 21 hari selama masa yang cukup panjang, kan? Walau macam mana pun data-data statistik yang PU tengok ni sekarang ni, biasanya satu permohonan tu kita lulus dalam masa 6.2 hari. Tapi ini cerita sebelum COVID, ya, ini cerita sebelum COVID. Lepas daripada COVID berlaku, bila ada kaki tangan yang terkena COVID dan sebagainya, kadang-kadang dia stuck. Kan? Dia stuck bila mana office tutup dan sebagainya. Walau macam mana pun, insya-Allah bagi sahabat yang telah pun bentang minggu lepas, tidak perlu buat pembentangan semula, ya. Proses tu tetap berjalan, dan insya-Allah kita akan bank in dalam tempoh sekarang ini, ya. Okay, Piu. Dari Puan Marini Ali, kita sekarang ni kita bacalah komen ataupun soalan dari live, kerana bertalu-talu banyak ni Piu. Banyak yang kata bincang sampai jadi Piu. Bincang sampai jadi. Saya dah kata dah tu tajuk kita ni. Okey, jadi daripada Puan Marini Ali, Puan ni menanyakan, saya punya one off simpanan wajib dari PKP pertama dulu terkandas. Tanya cikgu apa satu dulu seketat, cikgu pun tak tahu. Jadi cikgu pun tunggu jawapan dari HQ. Macam mana tu Piu? Terkandas macam mana tu? Terkandas macam mana tak pasti. Dia mungkin boleh lebih detail lagi, kan? Puan Marini boleh bagi secara detail lagi lah, terkandas macam mana, apa boleh PM tepi. PM tepi. Piu kita mesti akan reply. InsyaAllah kita akan reply. Setiap satu persoalan, sama ada melalui WhatsApp, melalui Facebook, Messenger dan sebagainya, insyaAllah kita akan respon. Tidak ada soalan yang tertinggal. Betul. Sebab saya pun, kalau anda sendiri tahu pun, memang Piu Syamil memang sangat bagus, memang sangat dekat, memang sayang sahabat-sahabat ni. Selalu reply apa masalah secara, boleh direct terus, ya, dengan Piu. Kalau tak dengan Piu pun di Facebook Amanah Ikhtiar sendiri, insyaAllah kita akan bagilah sedikit info, kan, apa-apa yang nak ditanya. Jadi Piu nak jawab lagi soalan-soalan ke, atau macam mana, atau ada perkara-perkara yang Piu nak tambah lagi, atau bagaimana? Kalau terdata mereka dah mengatakan macam alhamdulillah Piu boleh bincang, macam tu. So Piu nak saya bacakan lagi soalan? Boleh. Okey, kita ambil satu soalan lagi last. Okey. Okey Piu, daripada Puan Rapia Alus, macam mana peratusan kehadiran kurang boleh ke bentang? Okey, di peringkat ibu pejabat sebenarnya kadar kehadiran yang kita tetapkan sekitar 60%, ya. 60%, tetapi di peringkat cawangan, inilah masalahnya undang-undang kecil. Ya, kan undang-undang kecil ni berbeza-beza. Ada cawangan yang dia okey 60%. Ada cawangan yang dia ketatkan skru dia tu sehingga 80%. Ada yang lagi ketat sampai 90%. Kan? Ni sebenarnya budi bicara cikgu-cikgu, sebab di lapangan cikgu-cikgu lebih mengenali akak-akak. Tapi ada juga sahabat yang PM tepi, dia cakap, "Piu, kami ni menjaga rancak ni, tak menang tangan. Kalau saya pergi mesyuarat tu, saya kalau boleh nak skip 1-2 mesyuarat, sebab kalau saya pergi menjaga untung saya lebih." Kan? Jadi untuk sahabat yang ada untung lebih ni, bincanglah dengan cikgu. Kan, tunjukkan dokumen, memang menjaga untung banyak ni, kan, dah bank in banyak ni,
Kan bulan ni saja saya bank in banyak ni masuk dalam akaun. Jadi cikgu, inilah bukti kenapa saya tak dapat hadir. Sedangkan saya cuma kurang satu saja kehadiran. Kan? Jadi bincang, insya-Allah boleh. Kan? Kenapa dia ketatkan? Kerana ada yang culas. Kan? Ada yang culas, ada yang kata ambil kesempatan. Bila ada yang ambil kesempatan ni yang jadi masalah. Bila satu orang kata bawa lumpur, yang lain terpalit sama. Sebenarnya majoriti sahabat ni dia memang boleh menjaga. Dia boleh dan dia untung. Sebab apa? Dalam keadaan PKP ni dia tak ada orang tengah. Betul. Kan dia boleh direct terus. Supaya lagi untung. Lagi untung. Kan? Yang sebenarnya pada pandangan PU, berdasarkan tinjauan yang PU buat, yang paling terkesan dalam PKP ni adalah golongan M40. B40 terkesan tapi tidak sebanyak golongan yang M40. Golongan yang makan gaji tadi tiba-tiba kena buang kerja. Betul. Kan? Sahabat-sahabat AIM memang rata-ratanya berniaga. Kan? Jadi sama ada untung dia naik atau untung dia kurang sikit. Yang terkesan sangat-sangat ni adalah golongan yang kena buang kerja. Betul. Kan? Macam orang kata pilot. Kan? Sentiasa terbang di langit, tiba-tiba semua kapal grounded. Tapi Piu, rata-rata mereka yang bekerja dalam industri penerbangan sekarang beralih kepada perniagaan. Kena kreatif. Kena kreatif. Jadi sama juga dengan sahabat kita kan Piu, daripada satu perniagaan tu boleh jadi kreatif, pelbagaikan kita perniagaan mereka, betul? Betul. Okey, baik Piu. Rasanya kalau anda yang sahabat-sahabat kita ada lagi soalan ataupun ada lagi pandangan, boleh terus direct di Facebook Piu sendiri, Syabir Aziz, ataupun di Facebook rasmi Amanah Ikhtiar. Dan bukan saja di Facebook, kita juga ada sosial media yang lain, iaitu di Twitter, YouTube dan juga Instagram. Boleh terus direct kat sana, betul Piu? Jadi saya rasa setakat inilah saja, kerana dah jelas juga sedikit sebanyak Piu dah jelaskan kepada sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat kita kalau ada lagi nak tanya, boleh macam saya mention tadi, boleh terus saja bertanya kepada kami. Baik Piu, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam program soal jawab bersama sahabat dan juga Piu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Fiza, terima kasih warga kerja, terima kasih sahabat. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.